Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Assalamualaikum, saya Nabi Ahmad. Alhamdulillah, saya telah diberi peluang oleh Allah SWT untuk melalui satu kehidupan yang saya rasa ajib. Bahasa kita ajaib, agak miracle. Sebab saya ingat lagi masa saya mula-mula dulu masuk audition untuk Raja Lawak musim kedua. Saya masuk audition Raja Lawak musim kedua dalam keadaan saya tak tahu program Raja Lawak tu apa. Saya tak pernah tengok pun program tu. Saya tertanya-tanya, apa benda ni? Audition tu apa? Tapi sebab saya ada kawan-kawan yang ambil berat besar saya, yang nampak potensi saya, dia orang curi-curi ambil IC saya, daftar untuk saya. Tak pasal-pasal saya tengah beratur jadi salah seorang peserta yang nak masuk audition Raja Lawak musim kedua. Tapi saya tahu niat kawan-kawan saya. Dia orang tahu saya suka buat lawak. Dia orang tahu saya suka kenakan orang. Dia orang tahu saya suka menghiburkan dia orang. Tapi saya rasa motif dia orang buat tu untuk saya sebab dia orang nak tengok saya naik atas pentas, dan dia orang nak tengok saya huru-hara dekat atas pentas tu, dan boleh jadi bahan ketawa lah untuk dia orang. Tapi saya betul-betul nak berterima kasih lah dekat dia orang. Sebab kalau tak kerana apa yang dia buat tu, saya tak mungkin dapat rasa satu kehidupan yang macam ni, kan? Satu kehidupan yang saya sendiri tak pernah sangka. Daripada saya kecil sampai saya besar, saya ingat lagi kali pertama saya naik stage masa saya tadika, umur saya 7 tahun. Masa tu ada pertandingan nyanyi ABC. Saya cuma boleh cakap A, B dengan C je. Lepas tu saya stage fright. Saya tak boleh bercakap kat atas stage tu. Adik saya, Siti Sarah, dia naik stage, dia gantikan saya. Dia bawa balik 2 batang pen. Saya haram apa pun tak ada. Tapi macam itulah level stage fright saya masa tu. Dan itulah kali pertama dan kali terakhir saya naik stage sampailah umur saya 25 tahun. Saya melangkahkan kaki saya naik dekat atas pentas. Saya ingat lagi masa tu dekat Subang Parade, depan 2 orang juri yang saya pun tak kenal lagi masa tu siapa. Ada akak-akak, ada makcik-makcik dekat depan kami. Masa tu audition Raja Lawak tak macam yang korang tahu. Yang korang tahu mungkin masa tu audition Raja Lawak sekali orang masuk 300 orang dengan penonton penuh satu mall. Tapi masa saya masuk tu, yang masuk dengan saya ada 10 orang je. Yang menonton pun akak-akak dengan abang-abang yang tengah duduk kat situ lepak, tengah tak tahu nak buat apa. Yang memang betul-betul orang cakap masa tu tak dapat perhatian pun program tu sebenarnya. Tapi sebab kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT, ilham yang diberikan Allah SWT, masa tu saya boleh naik stage, saya boleh melawak dekat atas tu. Dan saya sendiri pun tak sangka. Sebab tuan-tuan bayangkan, satu orang yang tak pernah naik stage, last dia naik yang saya cerita tadi tu masa tadika tu, lepas tu sepanjang hidup dia tak pernah berdiri depan orang, tak pernah pegang mikrofon, tak pernah naik pentas, tiba-tiba boleh naik atas pentas, boleh melawak. Dan audition pada hari itu saya adalah pemenang dia. Jadi ada satu benda yang jadilah masa dah habis audition, diorang panggil ke 10 peserta yang masuk tu, diorang panggil semua di atas stage. Dia nak buat pengumuman masa tu, dia nak bagi tahu siapa yang berjaya. So saya tak ingat apa nombor yang saya pakai kat saya, tapi dia orang sebut nombor tu dan dia sebut nama saya. Kan? Saya pun macam, saya menang? Aku menang weh. Aku menang. Saya tak pernah menang apa pun tau sebelum tu. Seumur hidup saya tak pernah menang apa-apa. So masa saya menang audition tu, saya rasa macam meremang bulu roma masa tu. Meremang bulu roma. Saya jadi macam tak sangka lah saya boleh menang audition. Lepas tu 9 orang yang lain yang ada atas pentas dengan saya tu semua turun. Saya seorang-seorang berdiri dekat atas stage tu. Saya menunggu. Saya tunggu. Saya tanya, mana hadiah? Dia orang cakap, mana ada hadiah? Ni audition. Pergi balik. Tunggu kami panggil lagi untuk second audition. Oh, saya ingat menang audition dapat hadiah. Rupa-rupanya tak ada hadiah. Saya pun balik. Kawan-kawan semua happy. Dia orang kata, macam tak percaya lah kau boleh menang audition.
Kan? Diorang kata diorang tak pernah tengok saya dalam keadaan yang macam tu. Subhanallah. Memang power lah. Allah memang power kan. Dia boleh bagi satu orang yang tak tahu apa-apa tiba-tiba boleh jadi kan. Boleh buat sesuatu kan. Lepas tu saya pun balik. Saya pun cerita dengan mak saya. Mak saya macam pun tanya, Raja Lawak tu apa? Sebab kat rumah saya memang tak ada Astro masa tu. AF tak tahu, Raja Lawak tak tahu, apa-apa program kat Astro semua tak tahu sebab memang tak ada Astro. Lepas tu saya balik dalam keadaan menanti. Sebab last dia orang cakap dengan saya, okey, nanti bila dah balik, tunggu je lah kat rumah. Untuk second audition kita akan buat panggilan. Bayangkanlah masa tu saya handphone tak ada. Saya boleh bagi nombor telefon rumah aja. So tunggu je lah kat rumah. Tunggu, dapat satu panggilan telefon. Mak saya pula tu yang angkat. Allah Akbar, saya ingat lagi. Mak saya angkat telefon tu, dia panggil, babe, ni Astro katanya. Saya pun jawab panggilan tu. Diorang pun cakap mudah je dengan saya. Diorang bagi tahu saya dah boleh siap-siap untuk datang ke second audition di Wisma Ali Bawal Petaling Jaya. So Alhamdulillah, saya pun tahu kat mana Wisma Ali Bawal Petaling Jaya tu sebab masa saya jadi dispatch dekat KL dulu, saya memang ada lalu jalan tu. Lalu je, tak pernah hantar pun barang kat Wisma Ali Bawal tu. Tapi jalan tu saya tahu. Jadi saya pun bersiap. Saya cakap dengan mak saya cakap dengan ayah saya. Saya cakap, mak, bah, ni dapat audition ni. Dia kata, okey. Diorang macam tak tahu nak cakap apa tau. Sebab diorang tak pernah pesan pun benda tu dekat saya kan. Buat lawak elok-elok. Sebab diorang agak menyampah juga dengan lawak saya masa tu dekat rumah kan. So diorang cakap, good luck. Mak saya cakap kan, InsyaAllah ada rezeki tu ada lah. Tak ada balik lah rumah. Saya pun pergi audition yang kedua. Saya masuk Wisma Ali Bawal dengan tak tahu apa-apa. Saya tengok ada ramai orang yang dapat juga audisi kedua. Masa tu jugalah kali pertama saya jumpa Man Raja Lawak tu. Man Raja Lawak ni kalau nak tahu, dia ni satu pelawak yang Raja Lawak 1 dia masuk tak dapat, Raja Lawak 2 dia masuk tak dapat, Raja Lawak 3 dia masuk tak dapat, Raja Lawak 4 dia masuk tak dapat, Raja Lawak 5 dia masuk tak dapat. Dia masuk Raja Lawak 6 kan, tak salah saya. Sebab masuk Raja Lawak 6 dia terus jadi juara. Allah bayar kesungguhan dia dengan kejayaan. Tapi saya masa tu dengan tak pernah masuknya, dengan tak pernah tahunya, dengan tak pernah terfikirlah boleh pergi tempat-tempat macam tu kan. Masuk studio, saya tak pernah masuk studio. Saya tak tahu studio tu apa. Saya masuk studio, tengok ada 3 orang yang saya pernah tengok muka dia orang dekat dalam TV. Ada lampu kat atas kepala dia orang. Arwah Harun Salim Baci, arwah Abang Zaibu, dan Kak Inot. 3 orang yang saya macam wow. Saya pernah tengok dia orang ni dekat TV, tapi ini kali pertama saya tengok dia orang live depan mata. Saya dah macam tengok Abang Harun Salim Baci, saya dah kagum dah. Saya cakap, "Ui, Abang Harun Salim Baci lah." Saya cakap, "Abang Zaibu lah." Masya-Allah. Kak Inot memang kenal lah pasal dia ada berlakon drama apa benda semua kan. Keadaan masa tu gelap. Ada 3 juri depan saya, ada stage dan studio tu gelap dan kosong. Tiba giliran saya untuk masuk dan buat lawak. Saya rasa macam, ya Allah, buat lawak apa ni? Keadaan macam ni seram ni, saya cakap. Tapi apa yang saya dah fikirkan, apa yang saya dah plan, saya buat je. Saya buat. Dengan keadaan saya tak tahu apa result dia kan, saya buat. Sebab saya ingat lagi, masa saya buat tu, tak ada seorang pun gelap. Juri-juri pun tak gelap. Diorang buat muka serius je. Saya cakap, tekanan betul, ya Allah kan. Habis, saya pun keluar. Saya pun tunggu. Diorang panggil ramai-ramai masuk dekat dalam studio. Tiba-tiba diorang kata, ada tas kejutan. Masya Allah, ada tas kejutan pula. Saya masa tu dah nak tanya dah, nak ambil bas balik KL kat depan ni boleh dapat ke kan? Tapi tak ada lah. Dia kata mudah je tas kejutan ni. Masa tu dia suruh saya pilih, ada kertas tau, ada kad kat dalam bakul. Dia suruh saya pilih. Saya pun ambil. Saya pun buka. Saya pun baca. Dia cakap, anda berada di dalam lift bersama 2 atau 3 orang yang anda tidak kenali. Wah, saya ingat lagi ni. Dan anda tiba-tiba rasa nak buang air besar. Tiba-tiba lift tu jam, dia tersangkut. Lepas tu dia suruh saya sambung cerita tu
dalam bentuk lawak dia kata okey, sambung situasi ni dan jadikan cerita ni cerita kelakar. Dan dia bagi kami setengah jam saja untuk fikirkan lawak tu. Ya Allah, saya pun dah lah, saya ni solo, saya seorang. Saya tengok kat belah sana ada 2-3 orang kumpulan tengah sembang sesama dia. Yang belah sini ada 2 orang tengah sembang sama-sama dia. Lepas tu yang ada juga peserta-peserta lain yang solo juga. Takkan saya nak pergi sembang dengan dia pun nak buat kerja dia kan. Saya pun duduk seorang-seorang, saya pun fikir. Lepas tu saya ternampak dekat dalam beg saya ada deodorant spray tu, deodorant spray. Pss, kan? Saya pun terfikir, saya cakap, ish, takkan saya nak cerita saya terberak dekat dalam lift tu. Geli lah, kotor kan. Tak jadi kelakar cerita ni nanti, dia akan jadi sesuatu yang menjijikkan. Lepas tu saya terfikir apa? Saya cakap, tapi selalunya orang kalau tahan nak buang air besar ni, kalau dia tahan, dia akan jadi kentut. So saya pun terus convert cerita tu. Saya cakap, masa tu saya dalam lift tu tersangkut dan saya tak tahan nak buang air besar, tapi saya tarik nafas, saya tarik nafas, saya tahan, dan akhirnya tak jadi nak buang air besar, tapi dia jadi kentut. Lepas tu tuan-tuan tahu tak, kentut ni dia boleh mendefinisikan seseorang itu. Orang yang dia kentut silent killer. Dia tak ada bunyi tapi bau dia padu. Orang ni dia berbahaya. Dia nampak macam baik tapi dia berbahaya. Ada orang dia jenis kentut yang ada orang ke tak ada orang dia lepas je, dia brak. Orang ni dia seorang yang jujur, saya cakap. Ada orang ni yang kentut jenis gagap-gagap, berat kan. Dia jenis macam teragak-agak. Nak buat ke tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Tapi yang betul-betul menarik perhatian juri masa tu adalah setiap kali saya cakap pasal orang ni kentut, saya buat spray deodorant saya tu seolah-olah kentut tu berupa spray. Dia orang cakap saya kreatif lah. Wah, tak sangka lah kan, awak buat macam habis satu studio bau deodorant. Selesai kerja saya pun duduk lagi menunggu. Tapi yang bestnya, masa saya buat tu, peserta-peserta lain dibenarkan untuk berada di dalam studio dan melihat lawak kita. Dan masa tu saya rasa inilah satu benda yang seronok bersama dengan kawan-kawan pelawak ni kan. Masa kita audition yang kita dibenarkan untuk tengok kawan-kawan kita buat persembahan ni, kita semua support, kita semua gelak, kita semua tepuk tangan. Wow, masa tu saya tak pernah rasa perasaan tu sebelum ni. Seyelah sebab sebelum ni kita buat lawak dengan kawan-kawan kita dan kita kenal kawan-kawan kita ni daripada kecil kan. Yang ini kita buat lawak depan satu kumpulan orang yang kita tak kenal dan dia orang support kita macam tu kan. Seronok masa tu. Seronok sangat. Lepas tu masa penentuan pun tiba. Panggil kita ramai-ramai, beratur. Lepas tu dia cakap, okey, nama yang kami panggil ni adalah 10 orang yang berjaya untuk ke minggu pertama Raja Lawak musim kedua. Saya pun menunggu kan. Dan saya, yang peliknya, saya pergi tanpa mengharap apa-apa. Saya pergi sebab saya masuk audition bukan sebab saya nak masuk dan saya nak jadi pelawak. Daripada mula lagi saya tak ada niat langsung. Saya masuk tu, saya gerak tu macam kawan-kawan suruh, lepas tu tiba-tiba dapat, lepas tu macam pergilah, tak pernah dapat pun benda-benda macam ni kan. Benda tu kira macam mendatang tau. Dia macam mendatang. So masa dia nak buat pengumuman tu, saya macam alah, dapat, tak dapat balik lah kan. Saya tak ada apa-apa rasa yang kecewa ni kalau tak dapat ni, tak ada. Saya langsung rasa. Masa arwah Harun Salim Bacik sebut nama saya macam saya rasa macam masa tu saya dah menang dah pun Raja Lawak sebenarnya. Sebab sepanjang saya hidup 25 tahun, saya tak pernah rasa dan tak pernah dengar orang cakap awak berjaya kan. Ya Allah, saya macam ya Allah, itu pun dah the best lah masa tu. The best feeling ever lah. Menang audition je. Kat itulah perjalanan saya macam mana daripada saya masuk audition sampai saya berjaya ke minggu pertama Raja Lawak musim kedua. Kita tak tahu kan, perancangan Allah ni luar biasa. Dia bukan bagi apa yang kita nak. Saya tak nak pun benda tu. Saya tak pernah terfikir, tak pernah terimpi, tak pernah mencita-citakan benda tu.
Jadi kat sini saya mungkin nak cakap, Allah dia tak bagi benda yang kita nak, dia bagi benda yang kita perlu. Dan rupa-rupanya bila saya duduk hari ni, saya memang perlu kerja ni. Saya dah tahu apa yang saya perlu buat dengan kerja saya ni. Kenapa Allah bagi saya sesuatu yang macam ni kan, sesuatu yang kita tak pernah fikir, tak pernah sangka. Saya nak sambung, tapi itu di episod yang akan datang dalam Celebrity Podcast Nabil Ahmad.